Atifah ada lah, ada. Ada Jangan Baru tanpa potong rambut ke doktor? Ha? ada orang Tempat tulis. pergi potong rambut ke? Hari ni dah habis PKP. Siapa? Doktor lah, sempat shave rambut ke? Saya potong last week je lah. Last week patut Instagram tu. Tu lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Selamat datang, selamat kembali dan selamat mengajar pada sesi pertama semester ini. Yang saya hormati Profesor Madya TS Dr. Syukur Sanim, Timbalan Rektor PJIMA. Yang dihormati barisan-barisan koordinator, semua staf PJIMA, tuan-tuan, puan-puan yang saya kasihi sekalian. So izinkan saya untuk memulakan majlis kita pada pagi ini dengan membaca umul kitab dulu. Al-Fatihah. Okey, tanpa melengahkan masa, saya berbesar hati menjemput yang berbahagia Dr. Ang Ling Sin untuk menyampaikan sedikit perkongsian 30 minit tentang, saya tak tahu tajuk apa, tapi kita tunggulah Dr. Ang akan beritahu. Okey, dipersilakan Dr. Okey, terima kasih Dr. Fazli. And then selamat pagi kepada semua. Tajuk hari ini sebenarnya tak ada kaitan pun dengan apa ni coffee talk ini. Dia cuma satu macam tajuk untuk front, okay, just to cover up lah. Sebab hari itu Dr. Fazli minta satu tajuk kan, so saya pun fikir okay, why don't we come up with something yang catchy kan, yang menarik perhatian. So adakah semua tertarik dengan tajuk ni? Boleh lah kan, sikit-sikit lah Okay, so biasa kalau kita pergi kopitiam kita akan sembang tanpa tajuk lah, betul tak? Okay, kita akan sembang tentang kereta, tentang kerja kita, apa lagi yang kita akan sembang, macam-macam lah. Okay, so kalau kita tengok dekat tajuk ini, mungkin kita boleh tengok impian lelaki kan. Okay. Apakah impian lelaki? Tapi okay, nanti kalau kita cakap hanya lelaki saja ke yang wujud dalam dunia ni? Oh, bahaya. Okay. So kita stage by stage, okay. Impian lelaki, kalau kita tanya Dr. Fazli mungkin berbeza kan. Mungkin impian Dr. Fazli ini macam ni ke, macam itu ke. Kalau kita tanya bos, Dr. Syukur, bos, apa bos punya impian? Jadi profesor kan? Yeah. Kalau tanya saya mungkin beza lah. Mungkin saya nak tak boleh bagi tahu lah. Sometimes dia, kalau kita bagi tahu nanti dia tak jadi kan. Doktor, mikrofon tak dengar. Okay, boleh dengar. Okay. So kita lelaki mah tak faham sangat perempuan, that's why kita tak sebut banyak tentang perempuan. Bahayalah. Nak sebut tentang benda yang kita tak arifkan. Kalau kita buat macam itu, kita disebut akan dilabel sebagai sembang kencang aja. Okay. Hidup ni, bila cakap hidup ni macam tua kan. Sebenarnya saya umur 42 aja, tak tua sangat. Okay. Banyak benda yang kita nak fokus lah dalam hidup ini kan. So satu yang menyatukan lelaki dengan perempuan adalah bukan marriage tau, makanan. Hayya. So last week baru saja kita macam makan-makan. Ini boleh bagi tahu lah ini. Sorry, jangan record dah ya ni. Boleh. Boleh kan? Boleh. Okay. Boleh ya? Huyo, makan-makan itu. Huyo. Memang sedap lah. Walau, out of this world. Ini baru cara abang cakap kan. So,
nak bagi tahu lah, if you all kan, okay, nak organize party, makan-makan ke, jangan lupa contact kami, terutama Atifah. Okay, just ask Atifah for organizing makan punya party. Okay, cuma satu kesan negatif lah, lepas tu kita akan elak daripada pergi timbang berat badan kita. Okay, tapi berbaloi. So, kita teruskan dengan apa ni slides kita. Come on lah, dunia ni ada juga perempuan mahaya. Betul, saya setuju, okay. Gua setuju sangat. Betul-betul. Dan bahaya kita tinggalkan perempuan dan juga ditinggalkan perempuan. Betul tak, bos? Banyak pengalaman kan, bos? Jangan share tanya sikit saya. Jangan tanya saya. Tanya Fazli. Ui, Fazli. Come on, Fazli. Jangan malu-malu, share sikit. Ada berapa minit lagi? 23 minit lagi. Tak tahu nak sembang apa. Ui, betul. Okay. Come on. Tak nak share ke? Mungkin masa sekolah rendah punya cerita ke? Sekolah rendah, sekolah first degree, second degree, third degree ke? Wow, lelaki mah takkan tak ada cerita kan? Saya sendiri adalah banyak X. Banyak X. Nanti saya cerita tau di belakang slides, di belakang sesi ini. Ras pun ada. Wow. Kalau macam ni sesi ini boleh dilanjutkan sampai pukul 11. Betul, Ras? Nak sharing ke? Ya. Share apa? Share tentang bahayanya tinggalkan perempuan dan ditinggalkan perempuan. Tak bahaya kalau perempuan tu saya, Cik. Okey, baik. Kalau perempuan ditinggalkan kan, okay. Apa macam dia akan balas dendam tak? Doktor tanya saya ke? Taklah. Kalau saya tak balas dendam. Saya pasrah. Pasrah, okay. Kalau kita macam doakan mereka ni teruskan hidup dengan baik lepas kita tinggalkan ataupun ditinggalkan, sebenarnya hati ni ikhlas tak? Macam dah, interview saya ke? Tanya pendapat mah ini. Ayo. Tak. Talk show. Kopitiam yang talk show ni. Kalau saya terima je. Tak, saya macam okey je. Kalau bagi saya macam kita dah cuba yang terbaik kan, tapi dah setakat itu saja kita punya jodoh, Cik. At least ada macam try kan. Betul. Wow. Atifah. Bila sebut macam ni rasa macam sedih tak? Dia macam perasaan sedih tu akan sudah kembali tak? Hari saya macam betul lah. Rasa itu wow. Macam semalam saja berlaku benda itu. Sedih kena teruskan kehidupan, doktor. Kan. Kalau tak kita tak dapat berganjak daripada tempat itu kan. Betul. Dan kita akan kekal dengan umur 25. Hayya. Mungkin sebab banyak kisah cinta di dunia ini, sebab itulah banyak lagu cinta-cinta kan. Setuju tak? Kalau kita ada masa lagi panjang, mungkin kita boleh macam ada sesi karaoke. Bos, setuju tak, bos? Bos sudah tak dengar kan, bos? Sebab kan saya percaya okay, antara kita ni kan banyak yang vocal dia power, terutama Runa. Ke Luna, macam mana sebut lah. Okay. Betul tak, Izati? Apa? Kan? Runa. Oh, tak ada. Saya tak pandai menyanyi. Tak ada. Hari itu macam ada orang petik nama Izati aja. Sengaja kan yang itu? Datuk Syukur tu. Datuk Syukur. Hayya. Datuk Syukur yang macam tu lah. Suruh Datuk Syukur nyanyi. Karaoke sikit. Bos, come on. Lama tak dengar bos nyanyi lagu. Bos. Mana boleh sini Ang? Ayo, kita ni sesi Korea Rahsia dah ini. Pernah tak nyanyi lagu Kepala Girlfriend? Never. Woi, macam itu pula. Tak pernah. Tak pernah. Tak pernah. Ayo. Pernah tunjukkan lagu pernah lah.
Tapi masa berpacaran takkan tak ada lagu tema antara dua orang kan? Tak ada ke? Mesti ada, tapi karaoke untuk ni kan tak ada lah Ang. Oh, dia tak ada macam waktu malam tak boleh tidur. Ni lah satu lagu. God. Tak ada ke? Ataupun kita pandu kereta kan, orang pandu kereta. Tak ada macam ni kan, sesuai lah kita dengarkan lagu kita ni. Tak ada. Come on, kalau macam itu kan, you punya love story ni tak menarik ya. Hayya. Okay, so ini satu teka-teki. Kenapa kita selalu cakap lelaki kena bergerak ke kiri? Jawapan dia, tada. Nak kena tumbuk saya ni. Hai, ya, bukan saya yang cakap lah yang ni. Internet berlambar lah, tak tahu siapa yang mula cakap dulu kan. Nak kena tumbuk punya. Bukan saja ada apa nak cakap pepatah ke yang ni. Ada orang cakap apa, happy wife, happy life. Kesiannya orang tak kahwin ni. Maksudnya dia punya life tak happy. So, bukan saja dekat internet, Ali ke, Akau ke, Mutu ke pun cakap, termasuk profesor. Profesor yang cakap tau, takkan kita tak dengar kan? Something must be correct lah about that. So, happy wife, happy life. Maksudnya kita kena cari pasangan. Nantilah. Depends, Doctor. Depends. Doesn't mean it's always right. Kalau woman always right pun kadang-kadang yang lelaki tu sengsara juga sebab nak kena betulkan yang perempuan saja kan, asyik terima perempuan je betul. You yang jadi mangsa, sengsara juga. Kan. Sebab itulah lelaki mati awal yang tu. Tak juga doktor. Tak juga. Hayya. Kan dalam pepatah dia berkata perempuan itu adalah tulang rusuk tulang rusuk kiri. Tulang rusuk lelaki tulang rusuk kiri kan. Jadi kehidupan sesuatu rumah tangga ataupun kehidupan tu adalah kita panggil sempurna apabila ada lelaki dan perempuan itulah kan. Wow. It should be equal in value, equal in everything. So tak boleh ikut semua lah tak kan. boleh nak kata perempuan always right je. Kita tahu lumrah perempuan dia selalu membebel, selalu semua betul-betul kan. Jadi sepatutnya biasanya lelaki ni malas nak dengar dia orang perempuan bebel. Jadi yes je lah. Macam itulah aku. Kan. Jadi yes man. So walaupun dia cakap yes tapi dia tak happy kan. Lepas tu cari bini baru. Betul. Walau nanti ya kita sambung lah di luar kopitiam ini. Kita sembang, okay? Sekejap. Next slide. Pernah tengok movie ini tak? So mungkin anda akan tertanya-tanya, adakah movie ini sesuai untuk tontonan umum? Battle of the Sexes. Wow, okay. Tengoklah, dia ada satu bola tenis dengan satu match. So sebenarnya movie ini berkisahkan tenis match. Pandainya mereka kan, bola tenis. So benda ni, movie ni dia berdasarkan satu cerita benar atau true story. Cuma mereka dramatize dia lah. Patut main tenis tiap-tiap petang. Betul lah ni. Tapi saya main dengan lelaki aja. Ray ke, Curly ke, orang tua ke, coach ke. Yang lain kalau nak masuk boleh, tapi kena tengok kualiti dulu. Kalau kualiti rendah kami tak hirau, tak main dengan mereka. You main dengan Dinding dulu, Abang Din memang tiap-tiap hari ada. Tak kisah hujan ke, panas ke, malam ke, pagi ke. Okay. Movie ni tak ada dekat Netflix. Saya sudah cari, memang kecewa. So kalau nak tengok kena cari cara lain. And then seterusnya kita terus pergi kepada apalah yang saya dapat fikirkan impian lelaki. Okay. Keluarga bahagia. Wow, okay. So satu rumah dalam itu penuh dengan kasih sayang. Love ni kasih sayang lah kan. And then lepas tu ada children. Okay. So lelaki impikan keluarga yang bahagia, sama juga perempuan.
Kejaya yang berjaya. Siapalah yang tulis macam ni kan. Tengok orang ni, oi yo kesian dia. Oi, nak jaga ke apa ni? Saya pun dah tahu, akrobatik ke yang ni. 3 piring ini, wow. Mungkin kurang satu lagi dekat kepala dia. Kalau kepala dia letak satu lagi power. So, kejayaan apa yang kita impikan? Wow, saintis. Okay. So, sekali lagi kita tak boleh macam kecualikan perempuan. So, that's why kita pun ada saintis perempuan dekat sini. Ini tak tahu apa ni, eksekutif ke? Briefcase ini macam salesman ataupun insurance agent ataupun student, astronaut, tak nampak jantina dia. Ini artis, ini komputer, tak tahu programming, lecturer computer science ke yang ni. Ini ada kaitan dengan bug, mungkin a bug's life ke, so penulis film, biologist. Wih, angka berapa pun ada. Soalnya ini hanya ikon yang saya boleh dapat cari. Saya nak tunjukkan dia sebagai ahli sukan. Bukan senang tak nak jadi ahli sukan. Okay. Training pagi, malam, lepas tu kena jaga diet. Kalau cedera lagi dah stres. Okay. So jangan komen yang teruk-teruk dekat atlet kita. Kalau dia tak dapat perform, kita bagi dia encouragement. Okay. Macam itulah. And then apa lagi yang kita nak cari dalam hidup kita? Kehidupan yang bahagia. Macam selalu repeat kan? Tak adalah. Okay. So dalam hidup kita apa yang kita nak cari? Okay. Saya letak dekat sini lah. Makan. So kita cari makan saja. Betul bos? Kan? Kita kerja cari makan aja. Lepas tu baru kita fikir benda lain. Yang penting kita isi perut kita kan. Okay. So ada yang look forward in their life, vacation, money, okay, more vacation, in this tropical paradise, spend the money, in Tanpa Hat, okay, wow, saya nak beli ni, beli terus. Saya dapatkan rumah itu, no problem. Ada juga yang sukakan music, disco baby, kan, okay. And then apa lagi? Disco lagi, more disco. Ataupun macam Garfield lah, okay. Cats kan, okay. Tidur saja, makan tidur. So, different person, different objective in their life, okay. But, I think we all have the same, kita punya urge lah, okay. Bila kita cari kereta, kita nak kereta yang BBC. Okay. What is BBC? Baru, besar, cantik. Okay. And then you can also interpret it as a beautiful big car. Okay. Bukan British broadcasting company tau. Okay, BBC. BBC sebenarnya ada banyak lah interpretation. Cuba cari dekat internet. Okay. Jangan bagi tahu saya hasil dia. Okay. Saya tak nak dengar yang itu. Mungkin tak sesuai untuk saya. Hahaha. Okay, so kereta yang BBC mana kita nak cari? Showroom, okay. Ataupun kita boleh cari dekat yang ni muda, Kasam dengan Kalis, okay. Ketiga-tiga tempat ni pun saya pernah join dengan beli kereta. Tak pernah join lah, beli aja yang ni, okay. So seterusnya kita dengar tentang pengalaman saya dengan kereta. Okay, that is my ex. Wow. Rasa macam nak tahu tak what is the X? Bukan X yang dari segi ini manusia lah. Kereta. Huiyo. Siapa ni? Abang Jadi saya masa, let me see, 2016 atau 2017. Oh, lencai. Lencai kan? Hui, macam Samsung pakai Sodipa macam itu. Okay, this is the first car lah that I had actually. Walaupun sebelum itu pernah pandu banyak kereta, okay, but this is the first one that I bought using my own money, 4,600. Okay, beli dengan harga 4,600 and then pergi refurbish, bagi dia plastic surgery sampai lebih kurang ada 10,000 kot. Lepas tu jual 2,000.
Huiyo. Sebab kenapa? Sebab dia karat. Bila dia karat, okay, lantai dia, kita pun rasa, ayah, perfectionist mah, okay. So sesuatu bocor je kita sudah rasa, nak pergi memperbaiki dia. Tapi kan, dia punya karat bukan satu tempat, the whole part. So, apa yang kita buat? Joy saja loh, kita perfectionist kan. Bila kita fikirkan okay, sesuatu yang kita nak buat tapi tak dapat buat kan. Dia bagi kita makan tak lalu, tidur tak nyenyak, apa lagi? Sometimes kan jalan pun boleh terpijak daun-daun kulit pisang. Betul tak? Ataupun kita bila ikuti webinar tengok ada orang pakai font Calibri. Benci yo. Sorry bukan benci lah, ini anti lah, okay. Ada orang anti-wax, kita anti-Calibri. Terutama bila slide itu diguna pakai dalam formal function. Bos, jangan pakai tau, Calibri. Bos tahu tak apa itu Calibri? Tahu font. Kan, cuba tanya Siti Nolia. Siti Nolia kan, huiyo, kami faham Siti Nolia, okay. Font Calibri memang huiyo. Terus affected lah the mood. Dia terus stress. Wow, kenapa orang tak faham lagi? This is the formal function. Do not use Calibri. At least saya pakai Arial. Kan? Okay. So, nak tahu cerita ni? So, saya jual kepada orang ni. Muka dia mungkin 80-an ke ini. Sekarang dia muka macam ni. Jahatnya saya pakai gambar dia tanpa permission. Ini nama dia Cik Mat. Okay, main tenis dengan dia. So, berdasarkan gambar-gambar inilah sebenarnya kan. Saya rasa dalam hidup kita, banyak benda yang kita boleh buat, banyak benda yang kita boleh atasi kan. Tapi, satu benda yang kita tak dapat atasi adalah masa. Okay. Macam mana pun kereta akan jadi tua, kereta akan rosak, manusia akan jadi tua dan kita akan meninggalkan dunia ini. Kan? Betul tak? Macam filosofi pula tiba-tiba. Okay. Tengoklah kereta ini. Sebelum bukan sebelum. Masa dia dilancarkan 1982 tau kereta ini. Okay. So begitu baru, performance dia memang tip top lah. Rear wheel drive. You boleh drift boleh jadi Tokyo Drift. Kalau skill bagus, boleh lah. Kalau skill tak bagus, memang jatuh ke dalam tasih harapan tu. Sorry, tasih harapan di USM. Ini UiTM, ni tasih tak tahu apa. Ilham, okay. Pernah sekali saya buat macam tu, hampir terbabas masuk. Lepas tu saya pun tak berani buat lagi lah. Okay. So, masa itu adalah sesuatu yang memusnahkan semua barang. Semua benda. Time is a killer. Okay, that's what I believe lah. Okay, kita kerja banyak benda tapi jangan lupakan bahawa okay, banyak benda yang kita tak dapat kembalikan dengan berlalunya masa. So hargailah apa yang kita ada. Okay, depan mata ke, belakang mata ke, kiri kanan ke, orang di sekeliling kita, barang di sekeliling kita. Okay, bukan sajalah perasaan saya berdasarkan kepada masa ni. Sebenarnya kalau you all kan pernah dengar rock group Scorpion. Pernah dengar Scorpion? Pernah dengar kan? Scorpion punya lagu yang popular Bos nyanyi sikit. You and I just have agree. Betul, just have agree. Apa lagu lupa lah yang itu. Hai. Okay. So dia terbitkan satu album yang kontroversial tau. Okay. So tentang masa itu, tentang killer. So cuba cari Scorpion killer, apa tajuk yang keluar. Tak sesuai disebut dekat sini. Okay. Tapi saya sarankan you guys pergi cari. Dia pandai pakai tajuk itu dan sebenarnya tajuk itu mempunyai makna yang mendalam. Okay, saya
sampai sini saja kot saya punya sharing. Message yang terakhir ni yang penting lah. Sebenarnya yang depan-depan itu hanya nak mengisi masa aja sebab setengah jam nak sembang apa kan. Okay. Ada satu lagi. Oi, my ex. Lelaki mah takkan ada satu kereta aja kan. So kita ada banyak kereta. Ini kereta Myvi kuning. Sudah total loss. Sudah jadi scrap lah. Sedihnya terlibat dalam accident. Wah, bila? What happened? What happened? Dia pergi langgar apa ni pengadang jalan. Dia lah pergi langgar. Bukan saya lah. Dia pergi langgar. So claim insurance dapat kembali lah duit yang di ex amoy lah nak tanah kereta. Come on lah benda ni. Sebab tengah ingat someone kot waktu driving tu. Cerita dia macam ni, bukan saya yang pandu, anak saudara. Kan kita punya anak saudara takkan skill lagi power berbanding kita. Jarang ni nak dengar Myvi total loss. Dia selalu king of the highway kan. Betul lah. Lagi-lagi ya Myvi kuning macam ni. 1.5 manual. Tip top lah patutnya. Mana tahu dia pergi langgar pengadang jalan, lepas tu engine mounting pecah, total loss. Hati itu sakit lah macam ditinggalkan girlfriend. Oh wow. Betul lah. So that's why saya faham lah bila orang cakap kan jaga kereta macam jaga bini. Betul kan? Sebab bila kita pandu kereta, tak boleh sebut yang itu. Okay, next time. Dr. Ang, saya ada soalan. You dah habis session kan? Apa ni? Atifah? Tak dengar? Halo? Line terputus. I ada soalan ni. So reflect to your topic today kan. I don't think that you reveal everything about the topic yet. So okay, boleh tak bagi tahu kriteria wanita idaman Dr. Ang? Gitu. Idaman saya. Kita tak nak tahu kereta, kita nak tahu pasal person. Macam Dr. Ang cakap tu kan. Mana tahu ada orang nak listed kan apa-apa kriteria kat sini ke? Saya kan. Tengok cara saya cakap pun sudah tahu. I am a simple person. Ada orang puji sendiri. Bagi lima kriteria senang kan? 1, 2, 3, 4, 5. Alright. Saya punya kriteria simple aja. Okay, dia kena cantik, kena tinggi, kena supermodel punya apa itu. So that's why sampai sekarang tak dapat cari mah. Dr. Ang kayangan punya demand. Tak ada lah. Muka macam ni dah expect. Kan tinggi menggunung macam itu. Bos pun tak dapat. Takkan muka ni boleh dapat kan? Tiba-tiba kan muka bos juga. Bos lah tinggi. Semua ada. Jap. You guys rasa bos handsome lah? Ni. Okay, bye. Tutup kamera. Bye. Bos tiba-tiba tanah sambung pula bos. Amat bos. Aduh. Beauty depends on the eyes of the beholder lah Dr. Ang. Susah nak define orang handsome ke, cantik ke. It depends. Kalau katalah public macam in general orang label a certain person ni cantik or handsome, tapi kalau you tak suka orang tu atau tak berkenan orang tu, or like dia personality ke, dia tak suit your taste, you takkan rasa dia handsome atau cantik. It depends. Kan. Betul. Itu saya percaya. Lepas tu Sekarang mungkin rasa cantik lah, tapi nanti kan sudah jadi datuk ke nenek ke, you akan rasa dia cantik lagi lah. Walau Tak payah tunggu lama Dr. Ang. Kata orang yang cantik pun, kalau mula kita tengok dia, cantiknya orang tu, tapi bila kita tengok orang tu tiap hari, kita dah rasa orang tu biasa je. Kadang-kadang interpretation. Wow. Kadang-kadang mungkin rupa tu cantik, elok, tapi bila lama-lama kita tahu perangai dia kan, so kita rasa macam bagi saya kecantikan tu atau rupa paras tu dia cuma bonus lah. Yang akan berkekalan tu adalah peribadi. Itulah yang kan. Sebab rupa nanti lama-lama jadi tua. Sama lah. You just describe physical appearance je. Yang lain-lain lagi, another thing. Yang macam mana dengan hati budi, macam tu pula. Tak dengar. Sekali lagi. Jadilah suara I tahu. Satu blok boleh dengar.
itulah kan. So that's why bagi saya lah kena bergaul dululah. Bukan saja berdasarkan paras rupa kan, kita kena tahu kelakuan, apa dia punya pemikiran. Kena dua-dua bergerak bersama kan. Katakan seorang bergerak bersama, seorang lagi masih lagi bertapak dekat sana. That is not a healthy relationship. Exactly. Wait, Fazli, come on, tutup session ni. Tak anda juga Rekod. Tak boleh. Dr. Ang takut. Kita ada soalan lagi. Tak ada lah. Hey yo, sudah 31 minit mah. Tak, topik ni menarik. Apa pandangan Fazli? Berdasarkan umur sekarang. Berapa umur sekarang? Kurang daripada saya. Okey, saya faham yang tu. Okey. Tapi ada ke pengalaman ataupun pandangan sendiri? Apa ciri-ciri Fazli punya ni? Ciri-ciri apa Fazli? Bukan. Tak boleh doktor sebab ni sesi Dr. Ang. Saya tak boleh lah. Oh, macam tu Tak apa, saya boleh tolong jawab. Fazli lah, mungkin kan. Tapi Dr. Ang, saya nak tanya soalan, boleh tak? Satu soalan. Soalan ni, boleh tak? Soalan ni nak kata sensitif tu tak tahulah kot, tapi tak apalah, saya ni maksud dia representative diri saya lah. So contohnya kita dah ada macam Dr. An tadi, saya cuma recap sekejap Dr. An dia kata lelaki dan perempuan itu apa yang diperlukan contohnya adalah nak keluarga yang bahagia. Saya cuma recap sekejap kerjaya yang berjaya, kehidupan bahagia dan kereta BBC lah Dr. An cakap tadi kan. Contohnya let's say somebody ni dah ada lah semua tu, maksud dia dah ada. Tapi kenapa dia macam mana tapi dia rasa stay macam Kosong. Kosong doktor. Kenapa tu doktor? Sebab kita tengok trend sekarang ni, kehidupan di Malaysia sangat berbeza lah kan. Trend wanita, lelaki yang berjaya lambat sikit lah aku kahwin macam tu kot. Wallahualam lah. Okay, tapi apa komen Dr. Ang sendirilah macam tu. Wow. Kena tukar mood serius ni. Sekejap saya tekan butang serius. Wow, terima kasih kepada pandangan daripada Dr. Fazli. Mungkin saya boleh komen berdasarkan pengalaman sendirilah. Okay, ataupun pandangan yang saya dapat kumpul sejak tiba-tiba tersilap cakap pula. Mungkinlah manusia ni dia sentiasa mencari sesuatu yang lagi bagus dan mereka tak ada had apa yang difikirkan sebagai maksimum puas itu. Okay, so kita memang akan mempunyai sifat macam itu. Contoh kan, okay, you sudah jadi mempunyai PhD. Lepas tu, you nak naik pangkat lagi. Adakah you akan content with yourself, with PM lepas tu, okay, associate prof. Lepas jadi prof, adakah you akan content with prof saja? You nak lagi tinggi kan? Macam itulah. Dia sama juga kan dengan orang yang gaji besar. Gaji besar tak semestinya dia tak ada hutang. Macam-macam benda kan mereka nak beli. Gaji kecil ada juga hutang dia. Gaji besar pun hutang dia. So itulah pandangan saya. Setiap stage memang ada tahap kepuasan yang berbeza itu. So walaupun dia ada macam kan semua unsur yang kita fikirkan sebagai ideal life, tapi mungkin dia sendiri tak rasa macam itu. Okay, boleh saya mencelah satu. Contohnya, I have friends lah, experience tentang friends. I tak kahwin and everything, so I tak boleh cakap tentang orang kahwin. But this is based on my friends lah. Macam like Dr. Fazli cakap dia dah ada family, dah ada kerja yang elok, dah ada lots of things, tapi still felt empty. So sebenarnya dia kata okay, she and both ada she dan he pada jumpa psychiatrist and everything. Sebenarnya dia jadi at one point tu, selepas dia capai semua yang dia nak capai tu,
dia dah ada feeling dia dah jadi tone life dia dah jadi monotonous. Every day benda yang sama. So bila to sampai 1 degree tu, dia dah rasa tak puas hati sebab dah tak ada benda baru dalam hidup. Right, dah tak ada benda baru hidup. So yang the lady ni okay lah, Jonah start looking for something else. Kebetulan looking for something else met someone else. Bila met someone else tu, dia jadi isu lah dalam relationship dengan husband and anak-anak keluarga dia lah kan. At the same time, tapi bila ada isu tu, dia timbul satu excitement tau dalam diri dia. Oh, finally ada drama dalam hidup. It's not that she really wants, okay, mula-mula dia rasa dia tertarik dengan this new guy. Tapi bila dah jadi isu, husband dapat tahu and everything, dia timbul satu excitement dalam diri. Oh, finally hidup dah tak bosan. Even though excitement tu negative, the source of excitement is very negative, tapi dia dah rasa, oh, something else, something new has happened. It's happening in my life right now. So, tapi dalam dia broke off dengan the guy yang she's interested into kononnya. Lepas dia, sebab dah ada, bila dia jadi macam ni, so they tried to save their relationship, the husband and the wife. So they tried something new. So they broke off dengan the scandal tu. So certain people ni dia rasa empty sebab dah jadi monoton dia punya life tu. Even especially the younger generations lah, kalau kita perasan, quite a number of them, kerja diorang asyik lompat kerja. After a year or two, lompat kerja lain. After a year, lompat kerja lain. Because especially nowadays, people have this, how to say, have the need to have everything and try everything. Tapi impact dia macam tu lah, bila you keep on jumping jobs, you tak ada security in, economic and everything. Tapi, yalah, it actually depends on how you see life experience life and enjoy life. Some people tu hidup dia bosan. Bagi kita rasa bosan lah, tapi bagi dia orang dengan content dengan hidup yang tak ke mana, macam simple life, simple quiet lah. Dia just nak buat kerja, nak dapat gaji, balik rumah dia buat kerja dia, hobi dia sendiri. Tak nak apa-apa dah. But quite a number of people, they need more. Kita boleh kata you are greedy for something new, tapi your greediness tu might lead to something negative in your life as well. It could be very positive, macam kita macam nak belajar lagi tinggi, nak kerja pangkat. It could be positive. But to some people, when you are in a relationship, kita punya need and greediness to chase for something more or something better might impact other aspect of your life as well. Sebab tu kita tengok ramai macam in relationship, tengok my friends kan, ada yang okay, husband kerja sana, isteri kerja sini, lama-lama dah lost communication dalam relationship tu. Lepas tu anak-anak pun impacted sebab tak boleh communicate dengan parents terlalu kerja certain things kan. So it depends lah for me. Macam mana you nak manage, how to manage your greediness of something new, and how you manage that, how you include that, incorporate that in your life as well. Very good. Thank you Cik Siti. Saya rasa Dr. Wan Izahan dia nak tambah kot ke apa? Tak ada. Okay. Mula-mula saya masuk ke UiTM, saya ada jumpa seorang doktor ni lah, seorang lab pensyarah ni lah. So saya tanya dia apa dia punya aim dia. So dia kata jarang orang tanya soalan ni kepada dia. So dia bagi tahu dan saya pun cuba untuk ikutlah apa yang dia buat. Bila kita tengok, bila kita mengajar ni, mungkin kita ambil, it takes about 30 years ataupun maybe more than that untuk, memang betul lah dia akan jadi monoton, jadi benda yang sama, rutin yang sama. So apa yang dia buat pada diri dia kata dia bahagikan hidup dia kepada 4. Okay, so dia akan stop sekejap belajar, dia akan sambung, pergi ke mana-mana, and then dia buat postdoc for example, and then dia pergi buat sabbatical leave. So dengan cara tu mungkin kita punya hidup akan lebih, orang kata lebih ada, orang kata warna-warni lah dalam kehidupan, as comparing with the sentiasa mengajar, masuk semester baru, ajar benda yang sama, facing benda yang sama. So saya rasa macam bagus jugalah untuk saya share benda ni dengan semua. Okay.
Thank you doktor. Ada lagi nak tambah atau nak tanya satu soalan kepada Dr. Ang? Weh, jangan dekat saya saja man. Saya tak banyak pengalaman. Aku hijau. Your session Dr. Ang, mestilah you kena lebih. Saya sebenarnya datang sini nak minum kopi aja sampai sekarang. Seteguk pun tak sampai. Jangan minum lagi, nak tanya ni, nanti tersedak. Ifah, hijau. Okey, terus sakit perut ke ataupun lain tak elok ke? Ada Nak lagi? tanya ni lah, your opinion kan, if one day lah jodoh you dah sampai, for example lah kan, would you prefer macam mana tu macam any race ke, macam you nak kahwin dengan Amoy juga ke, or you can Malay ke, Indian ke, foreigner ke, you doesn't care ke, how about your opinion, macam mana, kita nak tahu je lah kan. Dr. Tifa tengah take note ni pasal Penyelaran kenakan koordinator tu. Penyelaran kenakan koordinator. Siap. We want the answer Tak apalah. sincerely. Hari ni alter ego yang lain kan. So that's why kita mempunyai watak yang berlainan. Tengok pakai apa topi ni saja dia mempunyai watak yang berlainan. Mungkin kena keluarkan topi ni kot. So baru boleh tunjukkan sifat saya yang sebenar itu. Seperti yang apa Atifah cakap kan. Betul lah kan. Kalau jodoh dia sudah sampai, tak kisahlah dia bangsa apa. Asalkan boleh bertutur tanam dengan saya di belakang rumah. Simple life. Itu yang kita selalu lukiskan masa skala rendah ke skala menengah ke, bila kita lukiskan happy family. Sudah jarang kita mempunyai tajuk apa penulisan macam itu, happy family. Dan kita lukis satu rumah, lepas tu belakang ada bukit, lepas tu ada burung terbang, cahaya matahari. kids sekarang dah tak lukis itu Dr. Ang. Kids sekarang bila tanya you lukis happy family camera, dia dah tak lukis dah benda-benda tu Dr. Ang. Oh, tak lukis lah. Dia dah tak lukis benda tu. I tengok kan adalah anak saudara I. Cikgu dia share dalam WhatsApp group kan. Happy life apa benda tu lah. Soalan lebih kurang macam tu. Ada yang lukis gambar handphone, gambar kereta control, gambar TV, watak TV. Dia tak lukis lah parents dia ke, lukis rumah dia ke, cats dia ke. Dia lukis benda-benda yang dia spend time on instead of family. Garing kepala kan. Apalah yang akan jadi dengan generasi kita yang seterusnya. Benar lah. Mungkin bos lepas ni kita boleh masuk ke apa masyarakat ke dengan bawa idea ni. Happy family is really about happy family, not about that what electronic gadgets ke or things that you do in your free time. Tapi like kita tak boleh salahkan the children juga sebab they grow up exposed to those things. Macam katalah okay lah macam saya anak saudara kan, saya pergi rumah my mom, anak-anak saudara tiba ajak main. Kita main sekejap tapi dia dah tua kan, tak larat nak bekerja-kerja dengan anak-anak kecil-kecil ni kan. So lah mainlah benda ni, kita bagi certain things lah gadget untuk distract their attention kan. So macam nak blamekan the generation because of their interest. Is the interest kita juga yang betul, kita build, so kita contribute to that juga as well lah. Apa yang kita lalui adalah affected by the surroundings. So, kalau surroundings macam itu memang dia akan mempunyai path yang macam itu sajalah. Hidup ini dia nak cakap dia semi empirical. Wow. Pathnya perkataan ni semi empirical. Maksudnya kita ada path yang sudah ditentukan. Dan lepas tu cabang dia ikutlah mana cabang yang nak pergi tu. Itulah yang saya faham sekarang. Semi empirical life. Dia ada tajuk, ada satu buku itu. Based on my own experience, I ni memang lahir di Kedah, membesar di Kedah lah. Duduk dengan family je, tak pernah duduk asrama, tak pernah apa. So my thoughts, whatever I had, whatever my intelligence level that I had before, based on I punya kelompok hidup I sahaja. And then when I continued by SRC and degree, baru pergi Shah Alam kan, and meet new people from other states and everything, baru terbuka minda. Right, so macam
and I want to compare with my previous student. Ada seorang student I ni, dia budak Perlis tau. Dia student Perlis. Actually bersama dia orang Perlis. Dia sekolah rendah, lahir dia Perlis, sekolah rendah dia Perlis, sekolah menengah dia Perlis, and then masuk diploma pun dia Perlis, and then degree pun dia di Perlis. So saya tanya dia, have you ever left Perlis? Dia kata paling jauh dia pernah pergi dalam Malaysia ni adalah Alustar. Itu yang paling jauh. Itu yang paling jauh dia pernah pergi. Dia tak pernah pergi mana-mana kan. Dia kata tak perlu pergi mana-mana sebab family dia semua berada di sini sahaja. Parents dia pun tak pernah bawa dia keluar. And then when I met him few years later, jumpa kat pasar lah. Jumpa kat pasar kebetulan. Waktu tu bazar Ramadan kot. Jumpa dia kat bazar Ramadan kat Perlis ni. Dia yang tegur. Ni Miss yang ajar bell tu kan? I was like, okay ya. Lepas tu dia kata, Miss kan ingat tak? Lepas tu dia, I remember you. Okay, sekarang, sebelum ni kehidupan dia memang dia boleh sampai lah dia punya degree di Perlis. Dia masuk matrikulasi di matrikulasi Perlis. And then dia drop, dia masuk diploma UiTM Perlis, degree UiTM Perlis. And then a few years later, I met him dekat bazar Ramadan ni, dia dah kahwin. Dia bawa anak. Dia bawa anak dia. Dia kata, Miss saya ni, dia kata, I remember you. Dia kahwin juga dengan orang Perlis. Dia sekarang stay kat Perlis and kerja di Perlis. So hidup dia Perlis sahaja. So bila, when we talk about some other things than Perlis, dia tak boleh fikir ke lain tau. Because kehidupan dia di tempat ni sahaja. So there are people like that actually. Dr. Syukur dia naik kereta, Dr. Syukur. Don't drive and be on phone yeah. So some people ada yang macam tu Betul. yeah. Tapi itulah kan, setiap orang mempunyai path yang berlainan. So mungkin apa peluang yang di offered to him, okay, and then during that time dia buat keputusan yang terbaik lah untuk semua yang menyebabkan dia stay dekat Perlis, married at that time and then have children at that time. Cuma lah cakap lah, macam kadang-kadang bila ada orang tu tak faham apa yang kita cuba sampaikan, tak setuju dengan apa kita sampaikan, sometimes ada reason like such as this reason yang menyebabkan dia orang tak boleh fikir yang kenapa apa yang kita nak cuba sampaikan because of this reason. Okay. So Dr. Fazli, Abang Kopitiam surang dah tutup ke? Yes, kita dah akhir Abang Kopitiam program. Dia punya apa konten-konten bahayanya. So saya rasa alhamdulillah so far alhamdulillah conversation ataupun perkongsian yang sangat bagus daripada Dr. Ang dan juga daripada audien. Okay. So saya mewakili Timbalan Rektor PJIMA ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada semua yang hadir dan meluangkan masa bersama-sama kita pada program sesi pada pagi ini So mohon maaf jika ada kekurangan semasa pengendalian majlis ini berlangsung. Jadi insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada next secangkir kopi pada 1 November bersama dengan koordinator Dr. Tajul, dan 15 November yang terakhir kita akan bersama-sama dengan koordinator baru kita lah, iaitu Encik Siti Sarina. Ya, semua koordinator dah bagi dah. Okay, dah sharing dah session. So lepas dah 15 November nanti kita akan rotate dengan semua penyelaras. So kita akan set baliklah jadual dia nanti. Okay. So saya ulang balik, kita akan berjumpa balik pada 1 November nanti bersama dengan Dr. Tajo, dan 15 November nanti yang terakhir secangkir kopi ni kita akan bersama dengan Cik Siti Sarina, insyaAllah. Okay, so sebelum itu izinkan saya mengambil beberapa keping gambar untuk kenangan kita pada sesi pagi ini. So saya mohon semua audien untuk onkan kamera sekejap. Boleh? Sekejap kita onkan sekejap. Kita ambil 2 keping Okay, ready? Sekejap Dr. Ang, okay. Okay, siapa yang ada dalam ni, audien, bolehlah onkan kamera. Boleh. Okay, ready? 1, 2, 3.
Okay, one more. Sekejap. Freestyle lah, freestyle pun boleh. Freestyle. Okay, 1, 2, 3. Okay, so saya tangguhkan dulu program kita ini dengan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Okay, insya-Allah terima kasih. Kita jumpa lagi insya-Allah pada